Ada orang tuduh saya bercakap tentang seorang ustaz ni. Saya tak tahu pun. Saya tak tengok pun Facebook dia. Jadi saya nak menyatakan di sini. Kenyataan saya itu adalah berdasarkan pada pertubuhan di negara luar dan kesannya ada berlaku di negara kita di Malaysia. Ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel aku, Herwan Abi. Okay guys, kepada yang belum tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe guys. Support sikit channel aku. Okay, korang dah dengar sedutan daripada Ustaz Abu Syafiq. Okay, baru-baru ni tular di media sosial berkenaan dengan statement yang telah dikeluarkan oleh Ustaz Abu Syafiq berkenaan dengan mengaibkan golongan yang diberi derma, especially golongan miskin. Pelbagai komen yang kita lihat di media sosial, ada juga yang menyokong Ustaz Abu Syafiq, ada yang menyokong Ustaz Abiliu. Okey, kalau mengikut apa yang diperkatakan oleh Ustaz Abu Syafiq, statement beliau bukannya ditujukan kepada mana-mana pihak. Okey, tapi kenyataan yang ditulis itu seolah-olah telah menjurus ke arah Ustaz Abiliu. Okey, beberapa hari ini Ustaz Abu Syafiq telah pun live di Facebook untuk menerangkan berkenaan dengan statement yang telah diberi oleh beliau sebelum ini. Kenapa beliau mengeluarkan statement sedemikian dan fatwa-fatwa yang telah menyebabkan beliau mengeluarkan statement-statement sedemikian. Okay, aku sebenarnya tak nak komen lebih lanjut, lebih panjang berkenaan dengan isu ataupun statement yang telah dikeluarkan oleh Ustaz Abu Syafiq, kerana aku rasa mungkin aku bukan orang yang sesuai. Tapi jom kita nilai sama-sama penerangan yang telah dibuat oleh Ustaz Abu Syafiq berkenaan dengan isu ini. Sama ada statement tersebut betul ke tidak ditujukan kepada Ustaz Abiliu ataupun ianya telah ditujukan ke Ustaz Abiliu secara tidak sengaja. Okey, jom kita saksikan penerangan daripada Ustaz Abu Syafiq berkenaan dengan isu ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 263. Ingat tu baik-baik. Ni dalil hujjah dia. Yang bermaksud kata-kata yang baik dan juga keampunan dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang daripada sedekah itu menghasilkan kesakitan dan memalukan orang yang disedekah. Ini Allah yang bagi tahu dalam surah apa? Al-Baqarah 263. Allah Ta'ala murka dan cela perbuatan mana-mana orang, saya ataupun sesiapa sahaja yang bersedekah tetapi menyakitkan hati orang yang disedekahkan itu, iaitu menyakitkan hati orang fakir, menyakitkan hati orang miskin. Hukumnya adalah haram berdasarkan daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Maka dalam hal ini kita perlu mengetahui beberapa perkara. Pertama sekali, apabila kita hendak memberi sumbangan, kita perlu tahu bahawa sumbangan ini ada dua cara dan jalan. Dua keadaan lah, kita sebut dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sumbangan, derma, hadiah, pemberian yang dibenarkan oleh agama Allah untuk dipaparkan kepada orang lain. Memang ada. Keduanya, tetapi ada yang kedua, iaitu pemberian sedekah, sumbangan yang diberikan kepada satu pihak yang dinamakan fakir, miskin, hendaklah disembunyikan. Ini Allah yang bagi tahu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 271, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha
wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Okey, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menyatakan dua keadaan orang yang memberi sumbangan. Pertama sekali, sumbangan yang berbentuk umum. Contohnya untuk membina masjid. Lagi satu, untuk membina hospital contohnya. Untuk membuat projek-projek dakwah. Untuk menyumbang buku kitab contohnya. Untuk membuat satu sumbangan secara umum, contohnya kepada madrasah-madrasah tahfiz, maka kita tengok boleh dan dibenarkan di dalam Islam berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 71 ni, ayat 271 ini, untuk dipaparkan, dibenarkan di dalam Islam untuk dipaparkan sumbangan tersebut. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Dibenar. Fani'ammahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tetapi yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyatakan, manakala sumbangan kamu untuk orang fakir, maka hendaklah baik ni adalah perkara yang dituntut oleh Islam. Hendaklah kamu menyembunyikannya. Apa maksud menyembunyikannya? Iaitu tidak paparkan kepada umum keadaan orang fakir tersebut. Sebab itu fatwa yang saya sebut sebelum ini dan perbincangan saya kepada fatwa ini, apabila ulama-ulama di Mesir, ulama di Azhar, lebih ramai lagi orang susah di sana. Berlaku tahun lepas, ada satu kelompok pertubuhan di Mesir. Mereka ini mengumpul orang-orang yang susah dan budak-budak kecil untuk diberikan sumbangan. Bagus, perbuatan ini bagus. Tetapi mereka menangkap gambar lalu menjadikan video dan gambar itu memalukan orang fakir dan miskin tersebut dan menjatuhkan maruah keluarga dia. Keluarga orang fakir miskin itu menyatukan maruah. Maka fatwa itu telah dikeluarkan oleh ulama-ulama di Mesir melalui Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, mengatakan bahawa haram dari segi syarak menangkap gambar dan juga menangkap video serta paparkan, untuk dipaparkanlah kepada umum apabila pemberian itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Manakala kalau pemberian itu kepada umum, contohnya pada projek masjid, contohnya hospital dan sebagainya, tak apa, paparkan, okey. Tetapi mengaibkan orang fakir, mengaibkan orang miskin, maka itu diharamkan. Pada pertubuhan inilah saya cakap. Dan juga pertubuhan-pertubuhan yang lain perlu ambil iktibar untuk mereka muhasabah diri apabila memberi pemberian kepada orang fakir dan miskin. Saya nak tambah satu lagi, last. Saya minta kepada kerajaan Malaysia sekarang melalui ROS, iaitu badan yang rasmi dalam mana-mana pertubuhan, untuk mulai sekarang audit akaun setiap pertubuhan, audit akaun setiap persatuan. Kerana terutama persatuan dan pertubuhan yang ada buat kutipan derma, tetapi sampainya itu diragukan. Tolong buat audit ini, penting. Sebab kita tengok macam-macam berlaku pada zaman sekarang ini kan. Orang pergunakan anak tahfiz, orang pergunakan anak yatim untuk minta derma dekat guna nama pertubuhan tu. Itu yang saya maksudkan. Pertubuhan yang saya maksudkan adalah pertubuhan yang menggunakan anak yatim, yang menggunakan budak tahfiz, minta derma, kemudian dia bersenang lenang. Ini pertubuhan ni. Janganlah sedih pula, terasa diri pula. Pertubuhan yang mempergunakan anak yatim, mempergunakan pedagang tahfiz yang minta duit derma dekat stesen-stesen minyak tu kan. Yang tu kita maksudkan. Kau sedih pasal ada orang tuduh saya bercakap tentang seorang ustaz ni. Saya tak tahu pun. Saya tak tengok pun Facebook dia. Jadi saya nak menyatakan di sini, kenyataan saya itu adalah berdasarkan pada pertubuhan di negara luar dan kesannya ada berlaku di negara kita di Malaysia, iaitu mereka ini kumpul duit derma tetapi derma itu tidak disalurkan dengan betul dan juga dibelanjakan untuk kepentingan pemilik pertubuhan tersebut. Okey. Manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun.
maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okay? Alright guys, so korang dah saksikan tadi penerangan daripada Ustaz Abu Syafiq berkenaan dengan isu yang sedang tular di media sosial baru-baru ini. Okay, aku harap korang di luar sana berfikiran dengan waras berkenaan dengan isu ini. Jangan cuba untuk timbulkan provokasi-provokasi yang melampau. Okay, pada aku, ada betulnya dan ada juga yang tidak betulnya. So mari kita sama-sama muhasabah diri, ambil yang betul, buang yang tidak betul. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih baik selepas ini, insyaAllah. Okay guys, ingat kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Stay at home, stay healthy, don't go anywhere guys. Unless if let's say you ada perkara-perkara penting yang perlu dibuat. Hanya satu orang saja dibenarkan ketua keluarga untuk keluar daripada rumah. For example, untuk beli barang-barang dapur. Okay guys, so aku harap kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang belum subscribe channel aku, sekali lagi tolong subscribe channel aku guys. Thank you kerana support channel aku. InsyaAllah akan ada lagi lebih banyak perkongsian yang menarik berkaitan dengan isu semasa, berkaitan dengan travel dan sebagainya. InsyaAllah guys. Okay, Assalamualaikum.